Okey, dan seterusnya para penonton kita nak beralih ke cerita pagi Sabah, iaitu ada sesuatu yang ingin dikongsikan oleh rakan pelapor kita Magdalena. Silakan. Okey, baik, terima kasih Angka Sapuri dan sekarang ini kita bersama lagi dalam cerita pagi Sabah dan demensia juga dikenali sebagai nyanyuk yang biasanya berlaku di kalangan warga emas serta tidak dapat dielakkan. Bagi namun kesedaran di kalangan masyarakat adalah sangat kurang dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai demensia ini kita ingin bersama dengan Puan Elianti Panis iaitu pegawai psikologi Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu. Baik Puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan kita untuk pagi ini. Dan juga kita ingin mengetahui dengan lebih lanjut berkenaan dengan demensia ini sebenarnya. Apa itu sebenarnya demensia ini, Puan? Okey, terima kasih Puan. Demensia ini merupakan satu sindrom kemerosotan fungsi otak secara berperingkat, melibatkan kemahiran berfikir, kemahiran menganalisa dan juga semestinya mengganggu aktiviti harian seseorang individu. Dan selain daripada itu, Puan, mungkin biasanya demensia ini akan berlaku di kalangan umur yang macam mana sebenarnya, Puan? Mungkin secara ringkasnya lah. Ya, secara ringkasnya berdasarkan kepada apa yang kita lihat selalunya di kalangan warga emas berumur 60 tahun dan ke atas lah. Ya. Okey, dan selain itu, apakah tanda-tanda demensia ini yang kalau kita ingin tahulah, mungkin kadang-kadang ada yang keliru kan, dia lebih kepada nyanyuk sebenarnya. Tanda-tanda yang biasa kita tahu mengenai demensia ialah seperti hilang daya ingatan, mempunyai masalah melakukan rutin harian, sukar menerangkan ataupun mencari perkataan-perkataan mudah ataupun kerap mengulangi percakapan, mempunyai masalah orientasi, mempunyai masalah ataupun hilang upaya untuk menilai, mempunyai perubahan, mengalami perubahan emosi secara tiba-tiba, berubah watak dan kehilangan minat terhadap hobi, kecenderungan dan juga kerja-kerja seharian. Okey Puan, memandangkan juga tahap kesedaran di kalangan masyarakat dan juga keluarga sendiri agak kurang. Mungkin apakah kaedah sokongan kepada individu yang boleh kita lakukan bagi individu yang mengalami demensia ini, terutamanya ketika berada di rumah lah? Untuk program sokongan kepada mereka yang mengalami demensia ini dan berada di rumah, semestinya kita perlu mempunyai kefahaman yang jelas dan holistik mengenai demensia. Dan untuk sokongan ini kita berikan bukan sahaja kepada individu yang mengalami demensia tetapi kepada keluarga yang mengendalikan individu yang menghidap demensia. Dan program tersebut merangkumi program-program kesedaran untuk ahli keluarga tentang apa itu demensia dan apa pendekatan yang sesuai, yang terbaik dan paling ideal untuk mengendalikan ahli keluarga yang mengidap demensia, serta kita juga memberikan psikopendidikan tentang kefahaman mengenai demensia yang akan seterusnya membantu ahli keluarga dan penjaga boleh mengurus pesakit ataupun pengidap demensia dengan lebih berstruktur supaya kesihatan mental individu yang menguruskan pengidap demensia juga berada dalam keadaan yang ideal. Okey Puan, selain daripada itu mungkin ada saranan daripada pihak Puan lah kepada masyarakat kita sendiri. Memandangkan kita tahu kadang-kadang dia dipandang sebagai sesuatu yang agak remeh juga, tapi yang tiada kesedaran juga. Tapi mungkin boleh Puan bagi saranan yang sesuai ataupun yang masyarakat tidak sedari secara tidak langsung untuk membantu pengidap demensia ini. Biasanya kita mungkin terlepas pandang tentang individu yang mengalami demensia supaya mereka dapat diberikan sokongan bukan sahaja dari sudut menjalani kehidupan seharian tetapi juga dalam menguruskan atau memberikan sokongan psychological, mental dan emosi kepada individu yang mengalami demensia, di mana kefahaman itu akan membawa kita pergi jauh dalam membantu menguruskan individu yang mengalami situasi demensia ini. Okey, baik, terima kasih sekali lagi Puan Elianti atas perkongsian bersama dengan kami untuk pagi ini. Baik, marilah kita wujudkan masyarakat yang lebih bertimbang rasa, prihatin dan juga memahami golongan yang mengalami ataupun pengidap demensia ini, dan semoga dengan sokongan yang ada daripada masyarakat kita dapat memahami dan juga kita dapat menyokong mereka yang sebenarnya bukan kehendak mereka tetapi itu adalah tidak dapat dielakkan. Baik, sekian cerita pagi Sabah untuk pagi ini. Magdalena De Paul kembali ke Angkasa Puri. Silakan. Okey, terima kasih sahabat pelapor kita Magdalena De Paul atas perkongsian dari Sabah.